Pembentangan oleh Kumpulan 20 bertajuk Transformasi Konflik dalam Konflik Israel-Palestin, Cabaran dan Prospek Keamanan. Senarai ahli kumpulan. Isi kandungan. Selamat sejahtera kepada NJ Suzali. Saya Bertrand akan membentangkan bahagian pengenalan bagi tugasan kumpulan kami. Konflik Israel-Palestin merupakan krisis antarabangsa yang berlarutan sekian lama. Konflik yang kompleks dan berakar umbi ini menuntut satu ancaman paradigma, daripada sekadar pengurusan atau penyelesaian konflik konvensional kepada pendekatan transformasi konflik yang memfokuskan kepada perubahan struktur asas secara menyeluruh. Kita dapat melihat bahwa instrumen diplomasi tradisional serta komitmen tabir urus blok seperti tajam PBB masih belum cukup efektif untuk menamatkan krisis ini secara total. Oleh itu, kegagalan ini menuntut keperluan mendesak terhadap reformasi institusi, pembangunan sosio-ekonomi, dan pembinaan kepercayaan di peringkat akar umbi. Secara keseluruhannya, pembentangan kami ini bertujuan untuk menganalisis konsep transformasi konflik, serta menilai cabaran geopolitik dan prospek keamanan dalam krisis Israel-Palestin menerusi instrumen berbagai dimensi. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang kedua. Seterusnya saya akan masuk kepada 2.0, yaitu konsep transformasi konflik. 2.1 ini menekankan bahwa transformasi konflik ialah pendekatan yang melihat konflik sebagai peluang untuk mewujudkan perubahan positif dan bukan sekadar untuk menghentikan peperangan. Menurut Lederach, transformasi konflik ini melibatkan perubahan hubungan, sikap dan struktur yang menjadi punca konflik. Manakala Galtung menegaskan bahwa keamanan hanya dapat dicapai apabila semua bentuk keganasan, termasuk keganasan struktur dan budaya, dihapuskan. Dalam konflik Israel-Palestin, pendekatan ini memberi penekanan kepada dialog, pengiktirafan hak kedua-dua pihak, dan pembinaan institusi yang adil. Dalam 2.2 ini, transformasi konflik penting karena ia memberi tumpuan kepada keamanan jangka panjang dan bukan hanya menghentikan peperangan. Pendekatan ini membantu untuk membina kepercayaan, menggalakkan dialog, melindungi hak asasi manusia, serta mengurangkan risiko konflik berulang. Selain itu, penglibatan masyarakat sivil dan organisasi antarabangsa juga dapat menyokong usaha mencapai keamanan yang lebih stabil dan berkekalan. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Saya akan meneruskan pembentangan latar belakang konflik Israel-Palestin secara ringkas. Konflik ini yang bermula pada awal abad ke-20 pasca deklarasi Balfour 1917 apabila Britain menyokong penubuhan tanah air Yahudi di Palestina. Ketegangan memuncak selepas resolusi PBB 1947 yang membahagikan wilayah tersebut mendapat penolakan. Kesannya, pengisytiharan kemerdekaan Israel pada 1948 mencetuskan Perang Arab-Israel pertama dan tragedi Nakbah, yaitu pengusiran ratusan ribu rakyat Palestina. Seterusnya, Perang 6 Hari 1967 menyaksikan Israel mula menduduki tebing barat dan semenanjung Gaza. Pendudukan ketenteraan sejak 1967 inilah yang menjadi puncak utama penafian hak rakyat Palestina dan mengekalkan getaran konflik sehingga hari ini. Seterusnya, mari kita lihat puncak dan kesan konflik ini. Dari segi puncak, terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama, pertikaian hak milik tanah dan perluasan penempatan haram Yahudi di tebing barat. Kedua, perebutan status kota suci Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Dan ketiga ialah sekatan ekonomi serta ketenteraan yang ketat ke atas semenanjung Gaza. Kesan daripada konflik ini amat dahsyat karena bagi rakyat Palestina yang mengakibatkan krisis kemanusiaan yang ekstrem, kemiskinan tegar, dan juga kemusnahan infrastruktur kritikal. Manakala dari sudut geopolitik, konflik ini mengekalkan ketidakstabilan di Timur Tengah serta mencetuskan perpecahan diplomatik dalam kalangan kuasa besar dunia di peringkat PBB.
Singkatnya, selagi puncak struktural ini tidak diselesaikan, krisis kemanusiaan dan geopolitik ini akan terus berlarutan. Terima kasih, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Halo, saya sebagai pembentang seterusnya akan menerangkan cabaran transformasi konflik antara Israel dan Palestina. Pada 4.1, cabaran pertama yaitu isu wilayah dan politik. Menurut cabaran isu dan wilayah ini, Israel dan Palestina bersama-sama menuntut kawasan seperti tebing barat dan Yerusalem karena dianggap mempunyai nilai sejarah seperti agama dan juga kedaulatan sebagai asas penubuhan kedaulatan sebuah negara. Sebagai contoh, Resolusi 181 PBB pada tahun 1947 mencadangkan pembentukan dua negara, namun cadangan itu tidak diterima sepenuhnya bagi kedua-dua pihak. Akibatnya, pertikaian wilayah masih berterusan dan menyukarkan proses perdamaian. Cabaran seterusnya yaitu 4.2 ketidakpercayaan antara pihak. Mengikut konsep security dilemma oleh John Hertz, beliau mengatakan setiap tindakan untuk meningkatkan keselamatan dianggap sebagai ancaman oleh pihak lawan. Contohnya, kajian Pew Research Center menunjukkan tahap kepercayaan antara masyarakat Israel dan Palestina masih rendah. Oleh itu, pembinaan semula kepercayaan sangat penting bagi menjayakan transformasi konflik. 4.3, cabaran yang seterusnya yaitu campur tangan kuasa luar. Seperti yang kita tahu, semenjak penubuhan ke negara Israel, khususnya Amerika Syarikat telah menjadi rakan sekutu atau rakan strategik yang rapat dengan Israel. Malah, Amerika Syarikat juga sering menggunakan kuasa vetonya di Majelis Keselamatan PBB untuk melindungi keselamatan Israel. Mediasi antara Israel dan negara luar diketuai oleh Amerika Syarikat. Oleh itu dalam hal ini, mediasi yang tidak adil atau hanya mementingkan kepentingan politik negaranya menjadi cabaran utama karena transformasi konflik tidak akan berlaku sekiranya konflik ini hanya berfokuskan kepada kepentingan ataupun campur tangan kuasa luar seperti Amerika Syarikat. Oleh itu, proses perdamaian memerlukan pengantara yang adil dan berkecuali. Akhir sekali, cabaran 4.4 yaitu isu agama dan identiti. Yerusalem merupakan kota suci bagi agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Ini menyebabkan setiap pihak menganggap kawasan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan sejarah lampau yaitu kepentingan agama masing-masing. Menurut Sheikh et al. Pada tahun 2012, nilai agama boleh mempengaruhi konflik dan proses perdamaian. Oleh itu, dialog antar agama dan saling menghormati amat diperlukan bagi membina keamanan. Sebagai penutup bagi 4.0 yaitu cabaran transformasi konflik Arab-Israel. Transformasi konflik Israel-Palestina menghadapi 4 cabaran utama yaitu wilayah dan politik, ketidakpercayaan antara pihak, campur tangan kuasa luar, dan serta isu agama dan identiti. Semua cabaran ini perlu diatasi melalui rundingan, diplomasi, dan kerjasama antar bangsa bagi mencapai keamanan yang berkekalan. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang selanjutnya. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang 5.0 yaitu prospek keamanan melalui transformasi konflik. 5.1 merupakan dialog dan rundingan damai yang merupakan pendekatan penting dalam transformasi konflik karena ia membolehkan Israel dan Palestina membincangkan kepentingan serta tuntutan masing-masing secara aman. Sebagai contoh, Oslo Accords pada tahun 1993 yang menunjukkan bahwa diplomasi mampu membuka ruang kepada kerjasama walaupun belum capai penyelesaian yang berkekalan. Oleh itu, dialog yang berterusan amat penting untuk membina kepercayaan dan mengurangkan konflik. 5.2 pula mengatakan bahwa organisasi antarabangsa seperti PBB
dan UNRWA memainkan peranan penting dalam usaha keamanan melalui pengantaraan diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang antarabangsa. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran politik, organisasi ini mampu menjadi platform utama dalam menyokong proses transformasi konflik. Dan akhir sekali, 5.3 mengatakan bahwa penyelesaian dua negara merupakan cadangan yang bertujuan untuk menunjukkan dua negara yang berdaulat, yaitu Israel dan Palestin yang hidup dengan aman. Pendekatan ini mendapat sokongan masyarakat antarabangsa melalui resolusi 242 dan 338, namun pelaksanaannya masih berdepan cabaran seperti isu penempatan Israel di tebing barat, status Baitul Maqdis, dan hak pelarian Palestin. Walaupun begitu, ia masih dianggap sebagai antara penyelesaian yang paling berpotensi untuk mencapai keamanan dalam jangka masa yang panjang. Sebagai kesimpulan bagi pembentangan kumpulan kami, konflik Israel-Palestin jelas menuntut aplikasi kaidah transformasi konflik. Instrumen pengurusan dan penyelesaian konvensional terbukti tidak lagi memadai untuk meredakan krisis ini secara menyeluruh dan berkekalan. Pendekatan transformasi ini amat kritikal karena ia bertindak menyentuh akar umbi isu secara holistik, merangkumi aspek pertikaian wilayah, pembinaan semula kepercayaan, serta reformasi struktur sosial. Walaupun dinamika krisis ini berdepan cabaran geopolitik yang besar, campur tangan kuasa luar maupun sensitiviti agama dan identiti, namun usaha perdamaian bukanlah sesuatu yang mustahil. Prospek keamanan masih boleh diusahakan secara mampan menerusi dialog damai yang inklusif, pengantaraan organisasi antarabangsa, dan pemerkasaan penyelesaian dua negara. Akhir kata, semua pihak di peringkat tempatan maupun komuniti antarabangsa wajib berganding bahu bagi merealisasikan transformasi ini demi keadilan dan keamanan yang hakiki. Sekian, terima kasih. Rujukan. Terima kasih.